Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair, sabahal ful, sabahal wardah. Kaifa halukum? As'alullah an takunu fi kulli khair. Wa nahnu insyaallah sanabda'u bid-dirasah fil madrasah qariban insyaallah. Nabda'u liqa'ana hadzal yawm بقراءة الدعاء اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Jadi pada hari ini kita sambung nuwasil munaqashatana anil insya, perbincangan kita tentang karangan. Jadi oleh kerana Ustaz tak sempat tengok, adakah yang buat karangan bertajuk smartphone ya, Al-Hatifuz Zaki Mahasinuhu wa Masawi'uhu. Ustaz tak pasti, Ustaz tak sempat tengok. Jadi kita cuba buat sama-sama lah. Jadi hari ini buat sama-sama dengan Ustaz karangan. Kalau ada yang dah buat bagus juga. Cumanya macam Ustaz ajar itu, cara paling mudah adalah menggunakan Google Translate. Cuma kelemahan Google Translate ni, gaya bahasanya bukan gaya bahasa kita, tetapi yang diberi oleh komputer dan perlu disemak semula. Tetapi dia cepat. Maknanya kalau kita nak siapkan satu karangan dalam masa 10 minit, gunalah Google Translate. Tu kalau kita bahasa Melayu kita okey lah. Mana kita bagi bahasa Melayu, dia terjemah. Bagi bahasa Melayu, dia terjemah. Tapi hari ni, yang dalam kelas ni kita nak, apa bunyi dengung ni? Kita nak bincang. Kita nak bincang macam mana nak buat karangan ini. Okey. Tengok ya. Al-Hatifuz Zaki Mahasinuhu wa Masawi'uh. Telefon pintar, kebaikan dan keburukannya. Apa jadi dengung? Okey. Kebaikan dan keburukan telefon pintar. Apa itu telefon pintar? Semua dah tahu kan apa itu telefon pintar. Okey. Jadi soalan dia banyak. Dia boleh datang dalam banyak cara soalan macam ni. Dia boleh datang apa tu imtiyazat ataupun salbiyat wa ijabiyat al-hatifuz zaki. Al-hatifuz zaki fawaiduhu wa dararuhu, ataupun macam-macam lagi bentuk soalan yang dia boleh datangkan. Jadi kita kena fikirlah macam mana nak handle soalan macam ni. Jadi sebenarnya berapa isi yang kita perlukan? Kita hanya perlu kepada 3 isi sahaja. 3 isi sahaja. Kenapa ketiga isi? Bukan 5 isi ke? Memang 5 isi yang dikira, tetapi kita hanya perlu 3 sahaja untuk kita dapatkan karangan yang bagus. Kenapa? Kerana satu isi di muqaddimah dan satu isi di penutup. Jadi kita hanya perlu 3 isi yang mantap. Okey, cuba fikir ya. Apa 3 isi yang mantap tu? Jadi kebaikan, kita ambil 2 kebaikan dan 1 keburukan. Jadi telefon pintar ni, kita dah tidak telefon, kita tahu dah. Dia kebaikan dia apa? Berhubung, memudahkan perhubungan. Dulu kalau pakai surat, paling cepat 3 hari boleh baru sampai. Sekarang ni kalau kita kita pakai smartphone, walaupun duduk di Sabah, walaupun duduk di Amerika, dalam masa 2-3 saat kita dapat sampaikan apa yang kita nak. Okey. Jadi itu kelebihan. Kalau kita nak order makanan pun kita duduk kat rumah, mana-mana pun kita duduk. Jadi kebaikannya memudahkan perhubungan. Yang kedua apa?
Ya berbentuk maklumat. kita untuk menyimpan gambar, ya, dan dua juga lah, gambar, nota, buku-buku, ilmu, mencari ilmu pengetahuan, mencari maklumat. Itu dah macam tiga dah tu. Jadi keburukannya, apa keburukan yang kita nak buat ni? Macam-macam lah kita boleh uh, penyalahgunaannya. Penyalahgunaan telefon pintar boleh menyebabkan kita ketagih, apa lagi? Kita malas. Kalau kalau nak tambah keburukan lagi, boleh macam-macam lah kita boleh isi ya. Dari segi kajian sekarang ni, dia lah antara pembawa kuman COVID-19 dan sebagainya. Okey. Tapi kita ambil satu je, nanti kita akan masukkan dalam tajuk kita. Lepas tu penutup. Okey, apa yang perlu ada pada pembukaan dan penutup? Bila kita dah ada gambaran apa yang kita nak bagi tu, maka kita boleh buat intro dan penutup dulu. Intronya, mukaddimahnya adalah kalau dalam awak biasa buat tulisan berbentuk kajian, mukaddimah ni mestilah menyentuh uh, apa yang kita nak tulis ataupun apa yang kita harapkan, hipotesis dan sebagainya lah. Kita bagi tahu smartphone tu apa dan apa yang kita nak capai daripada perbincangan ni. Jadi contohnya kalau bahasa Melayu gini lah. Telefon pintar, pada hari ini semua orang menggunakan telefon pintar. Dia adalah satu alat yang penting dan berguna kepada semua. Dia mempunyai banyak kebaikan. Antaranya, ataupun tak sebut, dia mempunyai banyak kebaikan kalau dan bagaimana dia mempunyai banyak kebaikan pada kita, bagaimanapun ia juga mempunyai keburukan yang tidak dapat kita nafikan. Itulah cukup dah untuk jadi mukadimah. Lepas tu barulah kita masuk isi satu, kebaikan dia, dan isi dua, kebaikan lagi, isi tiga, keburukan. Dan yang penutupnya mudah saja. Penutupnya wa akhiran, akhirnya dapatlah kita rumuskan bahawa macam sebenarnya penutup ni lebih kurang sama macam mukadimah. Sebenarnya bolehlah kita rumuskan bahawa telefon pintar ini mempunyai banyak kebaikan dan keburukan, bergantung kepada kita untuk menggunakannya dengan baik. Lepas tu boleh nak petik ayat Quran, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Apa-apa saja ayat Quran boleh kita gunakan untuk menjadi dalil. An-nazafatu minal iman, boleh kalau kita pandai kaitkan. Jadi kat sini penggunaan, jadi Ustaz pilih daripada tu lah, surah Zalzalah tu. Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi mula-mula kita mulakan macam mana nak takrif dengan tajuk macam Ustaz bagi tahu tadi dah. Boleh juga kalau kita nak buat Al-Hatifuz Zaki. Apakah dia Al-Hatifuz Zaki? Smartphone Al-Hatifuz Zaki huwa adat lil ittisal, adalah alat yang digunakan untuk berhubung. Laha, dia ada khasais kathirah. Jadi kita akan syarah pasal tadi smartphone dulu. Ini juga seperti untuk berhubung, khizanatul maklumat, menyimpan maklumat, betul, al-ittisal bil internet, wal mukalamah, voice call dan sebagainya. Lepas tu kita sambung dengan kebaikan dan keburukan. Ada banyak cara kita nak mulakan. Kita tengok ya. Ini adalah intro yang biasa digunakan, yang suka digunakan oleh pelajar-pelajar. Kama arafna, sebagaimana yang kita tahu. Walaupun sebenarnya gaya bahasa ni Malaysia saja yang banyak guna, dan beberapa pakar bahasa kata tidak berapa digalakkan, tak berapa digalakkan, kerana dia tak berapa tepat. Macam kita ambil ada bahasa Inggeris ya. As you know, as we know, bukannya berasal daripada bahasa Arab. Jadi
agak lebih fasih, gunalah yang bahasa Arab. Contohnya, yu'tabar, yu'tabar anna, dianggap bahawa al-hatifuz zaki, telefon pintar, macam-macam lah. Ataupun innal hatifaz zaki, ini dia lebih kuat lagi ya, sesungguhnya telefon pintar muhimmun, contohnya lah, muhimmun fi hayatil insan fi yaumina hadha. Ada juga yang mulakan dengan lil hatifiz zaki. Ini kita boleh jadikan dia peregan yang kedua. Lil hatifiz zaki mahatinun kathirah kama lahu masawi wa darar. Telefon pintar ada kebaikan yang banyak sebagaimana dia ada keburukan dan darar, samalah. La nastati' al-istighna anhu. Kita tidak mungkin mengabaikannya. Jadi ini boleh ambil ayat ini dan intro, mari kita buat. Oh ni, terus ke kebaikan ya. Mahasin. Jadi start back page. Okay, kita nak pilih yang mana ni? Kama arafna ke. Kita ambil innal hadis lah. Kita ambil innal hadis. Jadi kita delete yang ni. Delete yang ni. Okay. Ini yang klasik lah. Cara tu macam start ni. Kalau macam pelajar-pelajar yang dah biasa mengarah, dia dah ada uslub ni, gunakan gaya bahasa yang anda dah biasa gunalah. Kalau dah ataupun dah pernah belajar dengan Ustaz Syahadah ke, ataupun pernah belajar untuk pidato dan sebagainya, itu boleh gunakan gaya bahasa yang anda dah biasa gunakan. Tak perlu ubah. Kita masing-masing ada style masing-masing. Jadi mari kita buat innal hatifaz zaki muhimmun lil insan sesungguhnya telefon pintar penting untuk manusia la siyama. La siyama ni Ustaz suka gunakan terutamanya la siyama, la siyama fi, pada asrina atau zamanina, asrina al-hadir, pada zaman kita sekarang. La siyama fi asrina al-hadir. Berapa kataan dah tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 20 perkataan untuk mukadimah. Okey, tapi eloknya panjang sikit lah mukadimah kita. Tak suka kalau dapat buat mukadimah yang panjang ya. Jadi, apa kita nak tambah lagi? Semua orang takriban, kata hampir semua orang. Takriban fi kulli bait, fi kulli bait takriban pada dalam setiap rumah ladaihi, padanya, takriban fi kulli baitin, kalau nak buat jadi panjang boleh. Fi bait, pada setiap rumah daripada rumah-rumah kita ada fi kulli baitin takriban yujad, tambah lagi yujad. Okey, kita nak cari ayat yang paling mudah yang sesuai yang boleh ingat. Dan kita fikir ayat susah nanti kita buat tak boleh diingat. Bukan nak hafal ya, tapi nak biasakan diri dengan gaya bahasa dia. Okay. Takriban yujad fi kulli bait, di mana dalam setiap rumah, fi biladina, dalam negara kita,
في بلادنا في كل بيت في بلادنا هاتف ذكي. Terdapat dalam yujad fi kulli baitin fi biladina hatifun zakiyun. Okay, kalau tak saya pening, yujad hatifun. Tadi pindah. Okay, hatifun zakiyun fi kulli bait fi bilad. Yujad hatifun zakiyun. Adalah wahidun. Wahidun ni boleh ya. Dia bukan saja tentang perkataan tetapi guna dia adalah untuk memfokuskan pada isi. Fi kulli bait takriban yujad hatifun zakiyun wahidun fi kulli bait. Ada ni. Fi biladina Malaysia, di negara kita Malaysia. Okay. Yang isi kedua tu tak nampak bagus dah, tak payah yang isi yang sambungan tu tak payah kita tukar dah. Okey. Okay. Kenapa ni? Yujad wahid fi kulli biladina Malaysia. Jadi dapat dah banyak ni, panjang ni. Coba ni. Dapat dah satu isi yang panjang. Kemudian lil hatif zaki. Oh, tak ada sambung sebab dia lain-lain kotak. Okey, ini satu perenggan ya. Bukan dua perenggan ya. Dia kita jadi satu. Okey. Perenggan. Okey, dapat satu perenggan. Oh, macam. Okey. Apalah kita di depan dia lah. Okey. Okey, jadi dapat satu muqaddimah innal hatif az-zakiyya muhimun lil insani la siyama fi asrina al-hadir. Takriban, ataupun takriban ni boleh letak la sekali. Yujad hatifun zakiyyun wahidun fi kulli bait fi biladina Malaysia. Lepas tu kena ada lil hatif az-zaki mahasinun kathirah kama lahu masawi'un
وضرر لا نستطيع الاستغناء عنه. Okay, nampak? Berapa perkataan tu? 2, 4, 6, 7, 8 kali 4, 32. Lebih kurang 30 macam yang kita nak lah. Okay. Jadi ini adalah oh gitu je. Okay, jadi kita pergi pula pada perenggan yang kedua. Perenggan yang kedua iaitu isi yang pertama. Apakah kebaikannya? Ha. Jadi ini yang ni kita buat riyadhah saja. Jadi kita buang dulu. Okay. Jadi apa kebaikan telefon pintar tadi? Al-Hatifuz Zaki. Siapa nak bagi idea boleh ha? Al-Hatifuz Zaki sesungguh itu telefon pintar. Apa dia buat? Kalau suruh banyak kata min antara kebaikan min mahasin al-Hatifuz Zaki annahu bahawa ia annahu ataupun kita terus gunakan masdar taisir memudahkan taisir taisir apa perhubungan al-ittisal antara siapa tak perlu kita detail taisir al-ittisal baina antara bainan nas. Kita nak ayat macam mana? Dulu, kalau kita nak ayat dulu macam mana? Kita gunakan kan. Kan al-ittisal adalah berhubungan menggunakan bisti'mal ish bisti'mal ar-risalah yastaghriqu. Kalau mengambil masa kita gunakan perkataan yastaghriqu ataupun oleh kerana dia kana pada satu masa dulu istaghraqa istaghraqa mengambil masa ayyaman mengambil masa berhari-hari. Wa amma manakala amma bistikhdam dengan menggunakan bistikhdam al-hatifuz zaki yakunu. Tadi kana kan, kana tu adalah yakunu ni maknanya sekarang. Yakunu al-muddatu tempoh menjadi lebih kunu al-muddatu lebih pendek aksar lebih pendek wa asra lebih pendek bikathir dengan banyak.
Okey. Buat anak ada 20 dah. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24. Boleh lah. Berapa lama dia ambil? Masa yang dia ambil? Dengan telefon. Ini dipanggil sekelip mata. Apa dah? Bilam al-basar. Innaha innahu sebabnya ittisal perhubungan komunikasi itu berlaku banyak mana? Innahu bilam al-basar. Sekelip mata. Bilam al-basara. Lam. Lamhil basar. Okey. Nampak? Innahu bilamhil basar. Ianya sekelip mata. Banyaklah tu. Ini isi yang pertama, mukadimah. Yang kedua, okay, jadi maknanya kita dah ada karakter yang stabil. Kalau nak selamat sebenarnya kita buat penutup dulu. Jadi apakah isi yang kedua? Apakah isi yang kedua? Selain daripada mempercepatkan perhubungan, dia juga boleh buat apa? Dia juga boleh tadi min menghasilkan. Jadi di antara jadi kita buat boleh juga bil idhafah boleh nak buat apa lagi? Wa min tamma boleh minal wadih minal muakkad boleh diyakini juga. Tapi kalau kita nak gunakan poin yang sama di antara kita gunakan al-ukhra yang lain. Okay, al-ukhra. Di antara kebaikannya yang lain ialah okay, apa dia? Membolehkan, ini memudahkan tak? Jadi min mahasin hatil al-azki al-ukhra cepat nak tengok. Ada yang suka huwa ataupun hiya. Tapi tak payah guna pun tak apa, lagi sedap tak payah guna. Di antara kebaikan yang lain ialah menggalakkan boleh juga ataupun menggalakkan menuntut ilmu. Tasji' menggalakkan proses amaliyah. Proses tu amaliyah ataupun tak payah amaliyah. Tasji' at-ta'lim at-ta'allum ataupun tasji' talabil ilmi. Bahasa yang paling mudah awak talabil ilmi, memudahkan menuntut ilmu. Kenapa mudah menuntut ilmu pakai saya? Talabil ilmi. Kat sini boleh dah nak masuk talabul ilmi faridatun ala kulli muslim tu kalau nak tambah perkataan. Okay, talabil tasji' talabil ilmi. Macam mana cara dia? Kerana lianna biwasitah dengan biwasitatil internet biwasitatil menerusi internet al-internet
Nastati kita boleh, nastati kita boleh, uh, al-ittisal boleh berhubung, b ittisal wal, kita boleh berhubung dan kita boleh cari wal bah anil ilm bisuhulah, dengan mudah. Kita ya dengan mudah kita tadi juga. Kita tak perlu macam detailkan sangat. Anil ilmi. Jadi apa yang pendapat internet? Yujad ataupun tujad, terdapat, tujad, apa yang dipanggil laman? Mauqi'. Jadi kalau jamak kan mawaqi'. Mawaqi'un katsirah. Terdapat banyak laman lil ataupun terdapat banyak laman menawarkan tuqaddimu, tujad mawaqi' katsirah tuqaddimu, menawarkan al-kutub, buku-buku, wa furas, peluang, furas at-ta'allum, peluang belajar daripada minal ashkhas, daripada orang-orang yang masyhur, minal ashkhas al-masyhurin. Contohnya lah masyhurin. Walizalik, oleh itu walizalik, oleh itu okay, walizalik, oleh itu proses pembelajaran menjadi sangat mudah. Walizalik asbaha, asbaha menjadi mudah, asbaha at-ta'allum belajar, wat-ta'lim asbah at-ta'allum wat-ta'lim amran yasira, perkara yang mudah. Panjang tadi kita punya karangan. Okey. Jadi kita ada satu mukadimah, isi satu, isi dua, jadi kita pergi ke keburukannya. Apa dia? Jadi keburukan kita nak gunakan min juga. Kita terus saja ke isi ya. Sesungguhnya, sebab dah ada indah sini, tak boleh indah lah. Okay. Sesungguhnya keburukan yang terbesar, inna akbar. Jadi keburukan itu seerti dengan apa? Darar. Inna akbar al-masawi, keburukan
Wad-darar lil hatif zaki adalah zaki ia min khilal adalah dengan penyalahgunaannya. Okey. Min khilal penyalahgunaan apa? Su boleh isaah. Isaah penyalahgunaannya. Isaah fi min khilal kita buat dalam lah min khilal al-isaah fi istikhdamiha ataupun al-khata' ke boleh apa saja perkataan yang terlintas masa tu. Tapi kalau penyalahgunaan dalam bahasa Arab istilahnya adalah isa'atul istikhdam ataupun su'ul istikhdam. Fi min khilal al-isa'ah fi istikhdamiha. Istikhdamiha penyalahgunaannya. Okay. Apa contoh penyalahgunaannya? Hunaka, okey. Hunaka, sebenarnya antara kebaikan telefon pintar ni adalah kita dapat menggunakan kita dapat menggunakannya untuk bekerja, untuk berehat. Contohnya kalau main game tu untuk berehat lah, berehatkan minda. Tetapi kalau main game tu, yang untuk berehatkan minda tu kita dah jadikan dia sampai uh, obses ataupun ketagihan ataupun sebab utama kita menggunakan handphone, maka dia dah jadi keburukan. Jadi hunaka man ada orang yang menggunakannya untuk apa? Yastah yang menggunakannya yastakhdimu al-hatifuz zaki menggunakan telefon pintar untuk apa? Zaki untuk mencuri kali kan? Tak payahlah mencuri lah. Untuk li la'bi. Yastakhdimul hatifuz zaki fi al-la'ib dalam main game sepanjang hari. Tulul ayyam sepanjang hari. Wahunaka dan di sana ada juga sebab kita nak satu saja isi dia. Wahunaka man yudminu ke tagih min menonton min musyahadati al-aflam film-film. Okey, yudminu ini maknanya dia ada perkataan idman. Yudminu ni maknanya ketagih. Gunakan man yudminu min musyahadatil aflam. Tengok filem. Kalau nak kata filem yang tak bermuara, al-ibahiyah. Al-ibahiyah ni maknanya pecah. Al-ibahiyah. Dia daripada perkataan mubah. Mubah tu maknanya harus tak? Tapi dia harus segala-galanya jadi haram. Al-ibahiyah. Jadi mengharuskan buka orang sebagainya. Itu dipanggil ibahiyah. Al-aflam, al-ibahiyah. Okay. Wa ghairi zalik. Kita dah habis dah ayat ni. Dah habis dah perkara ni. Sebenarnya boleh banyak lagi ya. Wa ghairi zalik minal masawi. Minal masawi wa darar. Daripada keburukannya. Masawi wa darar.
Habis sekarang kita. Tinggal nak buat penutup saja. Jadi penutup tu tak susah dah. Pergi ke penutup. Apa penutup kita? Ha, jadi kita gunakan apa ni? Ada yang satu qaul, kesimpulannya. Nak guna apa ni? Wa akhiran. Begitu je, guna yang simple je. Okay, tapi kalau dah terbiasa guna apa-apa, guna yang tu. Wa akhiran, akhirnya bolehlah kita katakan wa akhiran nastati'ul qaul, bolehlah kita katakan bahawa qaul anna bahawa lil hatifiz zaki, kita ulang lagi ayat tu. Lil hatifiz zaki maha sinun mas maha sinuhu wa masawi'u wa alaina, dan kitalah yang harus menggunakannya dengan an nuhsina istikhdamahu, menggunakannya dengan baik. Istikhdamahu, hatta, sehingga ia memulangkan kepada kita segala kebaikan. Hatta yarudda, dia yarudda ni memulangkan kepada kita ilaina kullah khair, segala kebaikan. Allah. Sajalah. Kita nak masukkan ayat tadi, apa dia? Qala ta'ala, Qala ta'ala, Allah berfirman, Qala Allah Ta'ala, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, siapa yang membuat kebaikan walaupun sebesar zarah, pasti dia akan lihatnya. Wa man ya'mal, siapa wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Okey. Ada yang kita gunakan wa sadaqa qaulu ta'ala, itu boleh tak? Benarlah kata-kata firman Allah syarran yarah. Kita boleh mudahkan dengan begini sahaja. Jadi habislah kita punya perbincangan pada hari ini. Mudah-mudahan semua dapat faedah daripada karangan, dan kita dapat satu karangan yang lengkap. Alhamdulillah. Itu saja perbincangan kita pada hari ini. Jadi Ustaz tamatkan rakaman ini. Ada soalan? Terima kasih. Penuh nampak ni. Semua di add oleh siapa ni? Ain mesti Ain ni tak? Jadi terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini. Dan kalau nak tengok balik karangan ni, boleh tengok pada rakaman, insya-Allah. Assalamualaikum